Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, tidak ada satu hari pun yang apabila satu orang hamba itu bangkit tidur, melainkan ada malaikat yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dia, yang salah satu daripada malaikat itu akan berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Dia minta, ya Allah, ya Tuhan, bagilah ganti kepada orang yang infak harta dia ini dengan ganti yang baik. Setiap seorang daripada kita bila bangkit tidur, Nabi kata ada dua malaikat. Malaikat doa kalau sekiranya kita dalam hidup kita ada bagi infak, ada bagi sekupang doa, ada bagi seribu doa untuk tujuan agama Allah. Maka malaikat akan doa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, atas infak, atas belanja harta pada jalan Allah yang dia ni buat, bagilah ganti sesuatu yang baik untuk dia. Wa yaqulul akhar, satu malaikat lagi dia doa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Dia minta, ya Allah, bagilah kebinasaan kepada orang yang tahan harta, yang ini bakhil kedebut, yang tidak pernah bagi sekupang dua kupang, RM1, RM2 duit dia untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada hadis ini dapat kita faham bahawa infak harta ataupun bagi duit untuk tujuan agama Allah itu dituntut dan sangat terpuji.
yang kalau kita boleh buat mengikut kadar mampu kita. Tak boleh banyak, kita bagi sikit. Kalau kita buat, kita dapat doa. Doa daripada malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sebaliknya, kalau kita jadi manusia yang bakhil kedekut, kita didoakan kebinasaan. Wal'ayazubillah. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, kata dia, baina nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari idh mala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw qala hada an ar-rahilati fada'amtuhu biyadayya qala fastayqadha qala thumma sirna qala famala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada'amtu biyadayya fastayqadha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Qatadah faqultu na'am ya Rasulullah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hafizakallah kama hafiztana munzul laylah atau kama qala, hadis riwayat Imam Ahmad. Daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu, kata dia, pernah jadi kami ikut musafir bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba izmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam macam melayang macam nak jatuh. Nabi tu ada kenderaan dia, kenderaan tu jalan, tiba-tiba mala, Nabi macam orang mengantuk nak jatuh. Atau qala hada an rahilati, ataupun dalam hadis itu kata macam kenderaan yang Nabi naik ni macam merewang. Tadi nak main tadi ada Baita Al-Zah sini, nak main sini kalau pergi mana tak tahu, dia duk buat merewang lagu ni. Tapi lambat juga pasal itu. Dia merewang. Sahabat kata, Ustaz, distance sikit daripada kereta ni, nampak macam dia kena ayam ketuk. Dia nak pikirkan, kita nak main kita lagi. Ni hadis kata hada an rahilati, nampak kenderaan tu macam tersasar daripada jalan dia. Qala, kata Abu Qatadah, fada'amtuhu biyadayya, bila nampak Nabi macam melayah nak jatuh, Abu Qatadah kata, aku pegang Nabi dengan tangan aku. Bila nampak Nabi macam nak jatuh, aku pegang Nabi dengan tangan aku. Bila nampak kenderaan Nabi macam nak merewang, aku pegang dengan tangan aku. Qala fastayqadha, kata Abu Qatadah, bila dia buat lagu tu, Nabi jaga. Macam kawan kita duduk mengaji kan, mula duduk tengok, lepas tu lagu nampak anggur, lepas tu lagu nampak lagu nak sujud, kita pun pegang dia. Bila kita pegang dia, fastayqadha, dia pun jaga, dia senyum. Rupanya benda tu bukan jadi kat kita, dekat Nabi SAW pun jadi. Sebab Nabi pun manusia macam kita. Abu Qatadah kata, dalam satu musafir kami dengan Nabi SAW, tiba-tiba Nabi ni nampak letih macam terlelap, macam nak jatuh, aku pegang Nabi. Tiba-tiba kenderaan Nabi ni nampak macam nak pergi ke lain, aku pegang dengan tangan aku. Tiap-tiap kali jadi macam tu, fastayqadha, Nabi jaga. Qala summa sirna, kemudian kami teruskan perjalanan. Nabi jaga, jalan balik macam biasa.
Qala Abu Qatadah, famala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada'amtuhu biyadaya. Lepas tu Nabi jadi pula, aku macam terlelap, macam nak jatuh. Aku pegang pula Nabi dengan tangan aku. Fastaiqadha, Nabi jaga balik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2-3 kali dia nak jatuh, Abu Qatadah duk pegang. Nabi kata, ya Aba Qatadah. Faqultu na'am ya Rasulullah. Nabi kata, wahai Abu Qatadah. Dia kata, saya ya Rasulullah. Hafizakallah. Nabi kata, Allah pelihara. Kama hafiztana mundu layla, seperti mana hang jaga kami semalaman. Macam mana hang berjaga kerana nak jaga Nabi, Allah jaga Nabi kata. Putih kata apa tuan-tuan? Orang putih. Hadis orang putih. Orang putih kata, do good. Good will come to you. Kemai, hadis orang putih ni pun. Do good. Dia kata, hang buat benda baik. Good will come to you. Kebaikan akan mereka. Maksudnya apa tuan-tuan? Buat baik dan jadi orang baik. Tahu kita dalam dunia ni, kalau kita hidup, kita tu ingat nak buat baik dan kita memang orang baik. Tahu pasal apa? Good will come to you. Kita buat baik, kebaikan nanti mai kat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada orang bila kita baca hadis Nabi, dia tak ada apa. Bila petik orang putih tu, dia petik nama dulu. Dia yang tu lagi karan dekat dia. Jadi kita kena bagi hadis Nabi, orang putih pun mahu sulam juga. Dalam sebuah hadis riwayat pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala Allah al-jannah 3 marrat, qalat al-jannah Allahumma adkhilhu al-jannah, wa man istajara minan nar 3 marrat, qalat an-nar Allahumma ajirhu minan nar. Atau kama qala, hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Daripada Anas bin Malik, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, siapa minta kepada Allah nak masuk syurga 3 kali. Dia minta, ya Allah, bagilah aku boleh masuk syurga, ya Allah, bagilah aku boleh masuk syurga, ya Allah, bagi 3 kali. Qalat al-jannah, Nabi kata syurga akan respon, syurga akan jawab. Syurga kata, Allahumma adkhilhu al-jannah. Syurga kata, ya Allah, bagi dia dimasuk dalam aku. Hadis sahih. Minta kepada Allah, ya Allah, mintalah bagi saya boleh masuk syurga, ya Allah. Minta, ya Allah, bagi mak saya, ayah saya masuk syurga. Minta 3 kali. Nabi kata, syurga akan kata dekat Tuhan, ya Allah, bagi dia masuk dalam aku. Demikian juga Nabi kata, wa man istajara minan nar 3 marrat. Siapa yang minta jauh daripada neraka 3 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma. Minta, ya Allah, bagi aku jauh pada neraka, ya Allah, bagi aku jauh pada neraka 3 kali. Qalat an-nar, neraka kata, Allahumma ajirhu minan nar. Maka kata, ya Allah, jauhilah dia ni daripada aku, daripada neraka. Hadis itu hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, kata hadis itu, an Uthman bin Affan yaqul 'inda qawli an-nas fihi,
hina bana masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, innakum aktsartum wa inni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah banallahu lahu mithlahu fil jannah, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Uthman bin Affan apabila dia dengar orang ramai duk bercakap macam-macam, manusia, kadang kata manusia bukan zaman kita saja, daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia, nama kata manusia ni suka cakap macam-macam. Tuan-tuan buat benda baik pun orang cakap macam-macam, tuan-tuan buat tak baik, telahlah orang akan bercakap macam-macam. Nama kata manusia ni suka bercakap, benda betul, benda tak betul, dia puas sekali. Nama kata manusia ni, kalau zaman lah, kalau dia tak bercakap, dia keyboard warrior. Dia duduk depan internet tu, dia lah seorang warrior, dia seorang pahlawan hebat. Model jari tu dia duduk type macam-macam, dia cerca orang tu, dia kata kat orang ni, dia fitnah orang ni, dia penjatuh kawan ni, dia. Itu manusia yang terkenal dengan jolokkan hari ini, dia kata keyboard warrior. Zaman Uthman bin Affan, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Uthman bin Affan dia kata apa? Dia kata hina bana masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika orang duk sibuk nak bina masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, di ketika itu manusia ni duk bercakap macam-macam. Sayyidina Uthman kata innakum aktsartum. Uthman kata hampa ni cakap banyak. Kita hari ni lah jawatan kuasa surau, mesyuarat dan bincang, buat satu keputusan di peringkat jawatan kuasa surau, kata kita nak pasang aircon surau ni. Contohnya ramai surau buruk bina bubuh aircon satu. Sikit hari lagi masjid dah nak siap dah, yang hidup kandut pasang aircon ni buat apa? Dua. Tak tahu nak pasang apa, buat keluar duit dan buat pasang, yang dulu minta ke orang buat apa? Tiga rasyid, 3,000 macam cakap nanti tu ada, kerana satu idea. Idea dia nak pasang surau atas tujuan nak bagi keselesaan kepada orang yang main mengaji. Macam ni punya duduk, kalau aircon tak ada tuan-tuan, jadi bengkang kita ni hangat mawar. Jadi atas tujuan itu, jawatan kuasa bincang, kita pasang aircon lah, bagi keselesaan kepada jemaah yang main. Bunyi ya, A cakap macam ni, B cakap macam ni, C cakap. Zaman masjid Nabi dibina, macam tu juga jadi. Sayyidina Uthman bin Affan apabila dia tengok keadaan macam ni, manusia ni duk cakap banyak, dia kata tak lepas, dia kata innakum aktsartum. Dia kata hampa ni cakap banyak. Wa inni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, sedangkan aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah banallahu lahu mithlahu fil jannah. Uthman kata, sedangkan aku dengar Nabi SAW bersabda, barang siapa bina satu masjid dengan niat satu aja, nak cari keredaan Allah, Allah bina satu bangunan seumpama masjid itu untuk dia dalam syurga. Maksudnya apa? Sayyidina Uthman kata, tu satu bercakap banyak, benda kita nak buat ni benda baik, nak bina masjid, mari kita pada buat bagi jadi.
Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Itu sebab tuan-tuan orang kata ilmu hadis ini adalah ilmu yang hidup. Apa yang Nabi kata 1400 tahun dulu bukan hanya relevan dan sesuai dulu, bahkan sampai dah, bahkan sampai kiamat. Apa yang Nabi SAW sebut adalah hadis itu hidup dan dia relevan sesuai sampai bila-bila. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ra'aitu al-laila ka'anna fi dari Uqbah bin Rafi' wa utina bi rutabin min rutab ibn Attab fa awaltu anna rif'ata lana fi dunya wal 'aqibata fil akhirah wa anna dinana qad qaba atau kama qala, hadis sahih riwayat Abu Dawud. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, ra'aitul lailah ka'anna fi dari Uqbah bin Rafi'. Nabi kata, semalam aku mimpi seolah-olahnya aku ada di rumah Uqbah bin Rafi'. Macam mana kita, macam tu Nabi. Kerana Nabi manusia, kita manusia. Kalau kita mimpi, Nabi pun mimpi. Cuma bezanya mimpi Nabi betul semua. Mimpi kita ni macam-macam. Nabi SAW satu pagi lepas main subuh, Nabi kata, aku semalam mimpi, aku mimpi seolah-olahnya aku ada di rumah Uqbah bin Rafi'. Wa utina bi rutabin min rutab ibn Attab. Nabi kata, dan dihidangkan, dibawa mai ke depan aku rutab, kurma segar, yang kurma itu kepunyaan Bani Ibn Attab. Di antara kebun kurma yang buah elok di Madinah. Nabi kata, aku mimpi macam aku ada di rumah Uqbah bin Rafi', tiba-tiba orang main hidang rutab dekat aku. Fa'awaltu, Nabi kata, maka aku mentakwilkan mimpi itu. Aku mentafsirkan mimpi itu, anna rif'ata lana fid dunya. Aku takwilkan mimpi itu bahawa kita bakal mendapat kemuliaan di atas dunia. Tuan, satu ulama nama Ibn Sirin, dia ada buat buku tentang tampil mimpi. Ada terjemahan pun dah lari. Bahasa Arab tu sudah ada terjemahan hari ini. Sebab ni ada satu sahabat doktor, dia SMS tanya, dia kata, Ustaz, nak tanya Ustaz, isteri saya mimpi berulang-ulang mimpi yang sama. Mimpi dalam mimpi itu dia picum kaki mak dia yang sudah mati. Mak dia dah meninggal. Jadi dalam mimpi itu dia mimpi kata mak dia meninggal, duduk sekujur tubuh, dia ada picum kaki mak dia. Dan mimpi itu repeat. Selang 2-3 hari mimpi sama. Selang 2-3 hari mimpi sama. Dia main takut. Ditanya dia, malamnya saya tardi bilang ni. Pasal kebetulan saya baca tajuk ni, tajuk Ta'bir Mimpi di Masjid Sultan Bahiyah Al-Ustaz. Saya baca saja, saya tardi. Jadi ini satu bidang khusus. Dia nak kena orang yang mengaji bidang tu, baru dia boleh berhenti. Tapi saya kata pada dia, dicari buku Ibn Sirin.
Ibnu Sirin, dia buat berbagai-bagai mimpi. Dia buat pembahagian. Kalau pak jenazah mayat saja, mimpi jumpa orang yang dah mati pakai baju putih, mimpi jumpa orang yang dah mati pakai apa di badan dia. Apa makna dia, apa makna dia, apa makna dia. Ibnu Sirin buat macam tu. Saya kata pergi cari yang tu, baca, tengok, kadang-kadang dia tak match betul-betul dengan kita mimpi. Seakan-akan tu, tengok apa makna dia. Saya kata, okey, dia kata, tak apa, pergi cari. Tetapi, saya kata, oleh kerana kita ni orang biasa ni terdedah kepada mimpi benar dengan mimpi merapu, kalau kita baca, tengok-tengok, tak ambil dia satu macam, jangan percaya sangat. Pasal tak semestinya tafsiran itu kena ke kita. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Nabi mimpi pada satu malam, Nabi tidur, Nabi mimpi, Nabi ada di rumah satu sahabat yang bernama Uqbah bin Rafi'. Tiba-tiba orang main jamu rutab, kurma segar, main jamu dekat Nabi SAW, dan Nabi kata kurma itu kepunyaan suku Ibnu Ta'. Fa'awaltu, Nabi kata aku takwilkan mimpi itu anna rif'ah lana fid dunya, bahawa kita tak lama dah akan dapat kemuliaan di dalam dunia ini. Wal 'aqibata fil akhirah, dan akhirat kita akan dapat balasan baik. Maknanya kita ni betul dah, kita duduk dalam Islam, kita beriman kepada Allah dan Rasul, kita pegang Quran, betul dah. Maknanya apa yang kita duk pegang hari ini betul dah. InsyaAllah kita akan dapat kemuliaan di atas dunia, dan kita akan dapat ganjaran baik di hari akhirat. Dan Nabi kata wa anna dinana qad taba, dan Nabi kata dan sesungguhnya agama kita Islam ini akan berjaya. Nabi satu orang manusia yang sangat optimistik. Nabi optimis dengan Islam. Kita hari ini pun kena ada sikap itu. Bila kita bercakap tentang Islam, bila kita bercakap tentang masa depan Islam, kita kena optimistik. Kita kena optimis bahawa Islam akan menjadi agama yang didaulatkan dalam dunia satu hari nanti. Kena optimis dengan benda ini. Pasal apa? Pasal Nabi SAW sangat optimis dengan Islam. Dan sebuah hadis riwayat pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yadhlimu mu'minan hasanah yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah, wa amma al-kafir fayut'amu bihasanati ma 'amila biha lillah fid dunya hatta idza aqda ila al-akhirah lam takun lahu hasanatun yujza biha, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Anas bin Malik kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata inna Allah la yadhlimu mu'minan hasanah. Nabi kata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan buat zalim kepada orang yang beriman apabila orang yang beriman itu buat baik. Nabi kata kita orang Islam, kita orang beriman, satu kebaikan kita buat, kecil punya kebaikan kita buat, Allah akan balas. Allah tidak zalim dia. Kita jumpa satu sahabat, senyum saja, pahala tulis, pahala itu akan dibalas. Allah tidak buat zalim kepada orang Islam yang beriman kepada dia. Yu'ta biha fid dunya, atas dunia Tuhan bagi balasan. Kita jumpa orang, kita senyum, balasan atas dunia, orang suka kita, itu balasan Allah bagi. Kita jumpa orang, kita senyum, kita jumpa orang, muka kita manis,
Yang kita buat tu, kita senyum, muka manis, itu perintah Allah, sunnah Nabi. Kita buat kerana itu sunnah Nabi. Kita buat tu atas dunia Tuhan bagi balasan. Apa dia? Orang suka kita. Wa yujza biha fil akhirah. Akhirat ada pahala. Senyum ke orang aja, akhirat ada pahala. Wa ammal kafir, Nabi SAW kata, sedangkan orang kafir, fayut'amu bihasanati ma 'amila biha lillah fid dunya. Dia buat baik di atas dunia, Allah bagi dia makan. Orang kafir, dia buat baik atas dunia, Allah murahkan rezeki dia. Dia menjaga berjaya, makan minum dia, hidup dia mewah, Tuhan bagi kat dia. Pasal apa? Pasal ada kebaikan dia buat, Tuhan bagi kat dia. Hatta iza aqda ila al-akhirah, besok bila dia balik ke akhirat, lam takun lahu hasanah yujza biha, satu pahala pun tak ada. Beza Islam dengan kafir, beza dia. Beza dia apa dia? Kerana kita orang Islam, kita buat baik, dunia dapat, akhirat dapat. Tapi malang bagi orang yang tak Islam, buat baik juga. Tentu percaya tak? Ada orang bukan Islam bagi duit untuk buat masjid. Masjid Negeri Pulau Pinang. Masjid Negeri Pulau Pinang. Satu musibah sudah jadi, satu masa dulu. Anjing naik pergi berak tengah-tengah kapek masjid. Anjing naik pergi berak tengah-tengah masjid. Kapek tu pula, kapek wall tu wall. Kosong ni, dia pergi berak, dia center tengah-tengah. Mesyuarat, berbincang habis. Alim ulama dan sebagainya, fatwa negeri, bincang ni nak buat macam mana ni anjing ni suruh naik pergi berak. Dia pergi berak tu satu bab. Sebelum dia berak tu, dia pergi ronda mana pula satu bab. Dia bukan selalu masuk masjid. Tak alang-alang masuk, dia kata dia ronda. Mana kita tak tahu. Tak kata dia naik, dia member pergi jumuk daripada atas. Tak tahu. Siapa tahu. Bincang ni nak buat ilmu mana. Ada kena buang semua kapal ni. Betul, 100,000 tuan-tuan. Tamtai itu wajib dah, tak payah apa-apa dah. Akhirnya buat keputusan kata, tang mana ada air najis, potong kapal tu. Potong bulat tuan-tuan, cedera tuan-tuan. Kapal ratus-ratus ribu, tuan-tuan tang tengah pergi jadi lebutu, ya Allah. Potong pun. Nak sama, nak tuang ayam tanah dengan ni payah ni, potong buang. Cari kapek yang serupa macam tampung. Walau tampung ni kira tak syok. Tuan-tuan baru beli kereta, pakai seminggu, motor mana ramai bambu ke depan. Bukan kita pergi cari, pasal dia main cari kita je. Pang kata apa jatuh, merepek ke jalan. Tuan-tuan boleh buat pergi kedai welding, boleh tukar satu bumper baru, tapi dalam perut ni, tuan-tuan tahu kata kereta ni dah accident. Dua kereta ni dah dengan tubuh sendiri. Oh, kereta tak dengan tubuh sendiri. Tak puas hati tu. Dah sampai rumah parking, duduk jauh untuk tengok, tujuan nampak okey. Tapi tahu kata accident tu yang ish. Ini kan pula kapten masjid Negeri. Dipotong tengah berlubang, ganti. Tapi ganti tu tampung tu. Tak sampai ni, tajuk anak mak tak sampai ni. Apalah. Tak tahu apakah satu hikmah. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dia buat main banjir besar tahun tu tuan-tuan. Pagar masjid Negeri obat. Obat pagar masjid Negeri tu, ayam naik sampai ke ruang semayang. Akhirnya tukar kapal baru. Bukan halang ni, hak sebelum ni ya. Bunsiu bagi. Boleh tak pakai bunsiu bagi? Boleh.
boleh, tak salah. Orang kafir nak bagi apa-apa donation untuk kita nak beli aircon, kedai dia ada tak jauh daripada masjid kita, daripada surau kita. Dia pula pergi sapa, pergi sembang abang dekat dia. Dia tanya kita, haji, tu masjid mau pakai aircon tak? Saya kasih satu boleh tak? Boleh. Nak kena samak dulu ke aircon. Ada kawan dia boleh tanya, benda-benda tu boleh tanya. Dah ambil pasang. Kebaikan yang dia buat tu Tuhan balai lah. Balai. Tuhan balai. Tuhan tidak berlaku saja pada dia. Tuhan balai atas dunia saja. Niaga dia bagus, rezeki dia murah, hidup dia mewah. Akhirat dia balik apa? Ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Tuhan kata sia-sialah segala kebaikan yang mereka buat. Di neraka mereka kekal selama-lamanya. Atas ayat ni lah kita orang Islam disuruh supaya didakwah mereka, diajak mereka masuk Islam. Pasal apa? Bukan pasal kita nak tunjuk agama kita menang, tapi pasal kita kesian kat mereka, pasal kita sayang mereka, pasal kita nak kalau boleh mereka sama dengan kita dalam syurga. Islam tidak menganjurkan kita bermusuhan dengan orang bukan Islam. Dah, Islam suruh kita jadi umat Islam, umat kepada agama yang membawa rahmah, yang membawa belah kasihan kepada semua makhluk Allah, apatah lagi manusia. Kita nak pergi ajak dia, kita nak pujuk dia, kita nak bawa dia, nak jadikan dia sama Islam macam kita, supaya kita masuk syurga, dia masuk sama. Pasal apa? Pasal dia kawan kita. Tapi nak buat lagu mana? Hidayah ini hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh buat kerja dakwah, tapi kita tidak boleh nak lempang hidayah jatuh dalam hati dia. Tak boleh. Pasal itu Allah Subhanahu wa ta'ala kontrol pada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim tadi, Nabi abang dulu. Sebuah hadis riwayat daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Kata dia, syahidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam majlisan wasafa fihi al-jannah hatta intaha. ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر حديثه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم اقترأ هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. أو كما قال حديث صحيح رواية Imam Muslim. Daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia kata, aku pernah attend, aku pernah hadiri majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasafa fihi al-jannah hatta al-bahr. Majlis itu daripada awal sampai habis Nabi tu cerita pasal syurga, cerita pasal nikmat yang Allah sediakan dalam syurga. The whole majlis itu cerita pasal syurga. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhir hadith. Habis Nabi tu cerita syurga ni, lagu ni baca ayat Quran, cerita pasal syurga. Last sekali Nabi kata, fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Last sekali Nabi kata apa? Apa pun yang aku cerita,
syurga tetap menjadi tempat yang mata hampa tak pernah tengok, telinga hampa tak pernah dengar, hampa tak akan pernah terlintas dalam hati. Itu syurga. Nabi cerita, tuan-tuan, Nabi kalau cerita pasal satu-satu benda, sahabat macam nampak benda tu. Itu kehebatan kalam Nabi SAW. Nabi kalau dia cuba nak explain, kalau dia cuba nak describe satu-satu benda, sahabat yang duk dengar ni macam nampak benda tu. Pun macam tu, last sekali Nabi kata, walau macam mana pun, aku teranglah macam mana pun syurga ni, syurga tetap menjadi satu benda yang mata hampa tak pernah tengok, telinga hampa tak pernah dengar, hati hampa tak pernah teringat. Itulah syurga. Kemudian Nabi SAW baca ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Ni ayat apa ni? Sajdah. Surah As-Sajdah. Tuhan sebut dalam ayat tu apa dia? Orang yang nak masuk syurga adalah orang yang menjauhkan lambung ataupun khusuk dia daripada madaji', daripada tempat tidur. Maksudnya apa? Ciri-ciri orang yang nak masuk syurga adalah orang yang banyak qiyam, banyak sembahyang malam. Takat rajin mengaji, takat tak cukup. Kita nak tahu kesan ada tak ada dekat diri kita, pada amalan kita. Main mengaji satu bab, bagus. Tapi kalau balik mengaji, kita ada butuh juga no point. Kesan tu mau ada. Kita dulu tak mengaji, kita lah mengaji. Beza dia apa dia? Dulu kita tak pernah sembahyang tahajud, lah kita buat. Itu kesan mengaji. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebut tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Orang yang beriman yang bakal masuk syurga itu adalah orang yang rusuk dia jauh daripada tempat tidur. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Lepas mereka bangkit semayang, mereka berdoa kepada Tuhan mereka dalam keadaan khawfan, takut kepada Allah, wa tama'an, dan tamak kepada nak cari keredaan Allah. Dia minta doa kepada Allah tu, doa dia tu nampak dia takut ke Allah, nampak kata dia nak apa Tuhan janji dalam Quran ni, nampak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan ciri-ciri orang yang nak masuk syurga adalah orang yang ringan tangan nak bagi infak untuk agama Allah. Ringan tangan. Main mengaji nak keluar RM1 masuk tabung. Main mengaji keluar tengok ada anak yatim RM1 bagi, RM10 bagi, RM100 bagi. Dia ringan tangan nak keluar bagi. Ini ciri-ciri orang yang bakal menduduki syurga Allah, yang mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah teringat. Syurga macam tu. Syurga itu bakal diduduki oleh orang yang macam ni. Kemudian Tuhan sendiri kata, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lakum min qurrati a'yun. Tuhan kata tak akan ada seorang pun daripada kalangan manusia ni yang tahu apa yang Allah sembunyikan daripada nikmat syurga itu. Apa tak tahu? Apa boleh baca Quran cerita pasal syurga tajri min tahtiha al-anhar? Apa boleh baca? Apa boleh baca hadis cerita dalam syurga tu? Apa boleh baca? Tapi betul-betul hak aku simpan nak bagi dekat orang masuk syurga ni, apa tak tahu? Tuhan kata. Maknanya apa tuan? Hebat tak hebat syurga ni? Hebat tuan. Satu artis yang cukup pandai khayalkan sesuatu yang indah pun, semua khayalan dia itu bukan syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang mana syurga itu jazaan bima kanu ya'malun, balasan pada apa yang hampa buat masa atas dunia. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita